Alhamdulillah ala kulli hal, Allah yang masih izinkan kita dapat bersama, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan ini berikan kita keberkatan masa. Kita mungkin kurang segala-galanya, kurang duit, kurang masa, kurang tenaga, tapi insya-Allah kita yakin jika kita niatkan kerana Allah, maka Allah akan berikan keberkatan dan berganda-ganda mengalir pahala apa yang kita lakukan ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada minggu yang lepas kita sudah pun tamat membaca dua lagi peristiwa yang berlaku selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Tabuk. Dan dua peristiwa pada minggu lepas ialah peristiwa yang berkait dengan apa yang berlaku dalam masyarakat Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Tuduhan li'an, tuduhan li'an, seorang sahabat menuduh isterinya berzina. Dan yang kedua ialah pengakuan daripada seorang wanita dan juga seorang sahabat lelaki, Ma'iz, yang telah datang mengaku kepada Nabi SAW, minta disucikan. Dan sebagaimana saya sebut, ini adalah satu tanda bahawa masyarakat di Madinah sudah menjadi satu masyarakat yang matang. Dia macam kita juga manusia kan. Budak-budak kalau mak ayah dia tak tahu dia buat salah, lagi bagus. Tapi bila kita dah besar, kita sendiri tahu kita buat salah. Kita sendiri tahu apa kesannya membuat kesalahan, dan kita sendiri tahu kesan jika kita tidak bertaubat dan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itulah tanda-tanda kematangan. Dan dulu mungkin masa budak-budak tak semayang nak kena di rotan, tapi kita dah matang, kita faham bahawa meninggalkan semayang adalah satu dosa yang besar, dan kita sendiri rasa serba salah bila lambat solat, bila tinggal solat. Jadi sebagaimana pada manusia, begitulah pada masyarakat yang kita baca pada minggu lepas itu, yang datang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Sedangkan sebagaimana jumhur ulama sepakat, zina ni kalau bertaubat tak kena hukum. Kalau masih dia dengan antara dia dengan Tuhan, tak ada orang tahu dia berzina, dia taubat sahaja sebenarnya selesai. Jumhur ulama sepakat. Tapi orang ni datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak suka. Dan saya tak sempat nak sentuh satu lagi tanda kenapa Nabi tak suka perkara macam tu dibicarakan depan Nabi. Sebab dalam sebuah masyarakat yang macam saya sebut, dia punya spirit ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sentiasa cari perkara yang baik dan sentiasa nak mensisihkan ataupun tutup lubang-lubang benda-benda yang tak baik ini dapat tempat dalam masyarakat, hatta dalam perbicaraan sekalipun. Mungkin tak buat, tapi Rasulullah tak nak orang bercakap pun tentang benda-benda yang kotor macam ni. Kita hari ni nak lari surat khabar, cerita macam ni lah, kena letak front page barulah boleh jual surat khabar kan, portal media ke dan sebagainya. Nak kena ada cerita macam ni baru laku kan. Jadi terbaliklah pertimbangannya. Jadi dalam masyarakat yang dibina oleh Nabi SAW, biarlah yang bercakap tu yang baik. Maknanya budak-budak tak terdedah lah seawal usia muda dan sebagainya, dengar cerita pakcik ni dengan orang tu, dengan makcik tu kan, dan sebagainya kan. Macam yang berlaku hari ni lah. Kadang-kadang saya pun pening nak menjawab soalan-soalan daripada anak-anak sekolah ni kan, sebab benda-benda yang pelik sangat dah, dan dengan mudahnya didengari oleh kanak-kanak yang masih belum ada pertimbangan lagi kan. Jadi itu ialah dua kisah yang telah kita baca pada minggu yang lepas. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung satu peristiwa besar juga yang berlaku yang juga merupakan satu tanda aras ataupun satu tanda kematangan kekuasaan dan dakwah Nabi SAW di semenanjung tanah Arab. Jadi pada bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, pada tahun yang sama, tahun ke-9 Hijrah, tahun yang Nabi pergi perang Tabuk ni, maknanya di penghujung tahun lah, masuk musim haji. Dan ini adalah musim haji yang pertama selepas pembukaan kota Mekah. Sebelum ni berlalunya musim haji demi musim, kota Mekah itu masih lagi
kawal, diperintah dan dihuni oleh begitu banyak berhala. Tetapi haji masih berjalan ya tuan-tuan. Haji ini adalah tradisi orang Arab semenjak daripada dulu lagi. Dan walaupun tak adalah dalam kitab sirah ni cerita Nabi pernah buat haji ke tidak sebelum Nabi jadi Nabi, tak ada, tak jumpa. Tetapi secara logiknya kita pun boleh menyangka Nabi pun juga buat haji sebagaimana orang-orang Arab lain masa tu buat haji. Mungkin tuan-tuan tertanya, bukan ke zaman ni buat haji bogil kan? Nanti kita bincang. Memang betul. Tapi undang-undang tersebut tidak terpakai kepada orang-orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ni orang elit. Mereka kata itu undang-undang orang bawahan. Jadi Nabi SAW kemungkinan juga ada pernah menunaikan haji sebelum-sebelum lagi daripada ketika Nabi berhijrah. Tapi ini pada tahun ke-9 hijrah. Musim haji ini adalah musim haji pertama setelah Mekah masuk Islam dan suci daripada semua berhala. Jadi secara logiknya kita expect Nabi SAW sendirilah yang akan pergi memimpin menunaikan haji. Ni haji pertama lah. Haji pertama lah dalam Islam ni yang betul-betul ikut manasik, ikut hukum hakam Islam ni. First time nak buat ni. Tetapi sebaliknya berlaku, Rasulullah SAW tidak mahu pergi menunaikan haji. Bahkan Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama sekumpulan orang Islam untuk pergi menunaikan haji. Sebab apa? Bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sendiri tak pergi tunai haji? Rasulullah kata, tahun ni memanglah kita dah bebas tunai haji ikut cara yang betul, mengikut sunnah daripada Nabi Ibrahim AS dan sebagainya. Tetapi masih ada lagi delegasi haji, jemaah-jemaah haji daripada orang-orang yang tak masuk Islam masih datang lagi tahun ni. Dan mereka ni akan teruskan tradisi lama mereka, iaitu menunaikan haji ataupun bertawaf secara telanjang. Dan itu ialah tradisi orang Arab. Nak tunjuk dia lagi soleh. Kalau kita lagi soleh, lagi pakai kopiah, lagi pakai serban segalanya, tapi tradisi orang Arab nak tunjuk dia lagi bertakwa ialah dengan dia buka semua baju dia. Bila ditanya kepada mereka apa sebab, ada dua sebab. Yang pertama, mereka kata keadaan telanjang inilah keadaan yang paling fitrah, yang paling original dan paling natural sebagaimana kita lahir ke muka bumi ini. Maka adalah selayaknya kita menghadap Allah di tempat yang paling suci ini, dalam ibadah yang paling suci ini, dalam keadaan sebegitu juga. Ini jawapan orang Arab masa itulah, Arab jahiliah ni. Jadi dia telanjang. Kemudian yang kedua, kalau tanya juga selain daripada itu, sebab mereka telanjang menunaikan haji ialah kerana, kata mereka, baju yang kami pakai inilah baju yang penuh bersalut dosa. Kan, riba sana, pergi sana, buat dosa sana sini. Jadi tidak selayaknya kita memakai baju yang penuh dengan dosa ini bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun tanggalkan. Jadi ini sebab orang Arab jahiliah tidak memakai baju dan telanjang masuk ke dalam kota Mekah, masuk depan Kaabah tu, bertawaf tanpa seurat benang. Kecuali saya baca orang perempuan dipakai sikit. Pakai sikit untuk tutup bawah, yang atas tutup pakai tangan. Dan kemudian dia isytihar, ini ialah tanda pengabdianku kepada Allah, maka janganlah kamu lihat, cakap kepada orang lain. Saya pun tak tahu ada kesan ke tak kesan cakap macam tu. Dah berjalan ramai-ramai ni. Tapi orang-orang Arab Quraisy tak begitu. Orang Arab Quraisy ni pandai, dia orang ni businessman. Orang Arab Quraisy tidak menunaikan haji secara telanjang. Mereka boleh pakai baju. Sebab mereka kata mereka ni sahibil haram, orang yang duduk dalam kota Mekah ni. Dan mereka ni tak sama dengan orang lain yang penuh dosa yang sebagainya. They don't have to prove anything. Mereka ni dah memang terpilih. Jadi tak perlulah nak try hard telanjang sebagaimana yang lain. Bahkan mereka buat servis. Memandangkan kami ini pakai baju ni tak ada masalah, jadi kita buat servis, sewa baju kami ni. Siapa yang tak nak telanjang, tak ada masalah, pakailah baju kami ni, baju orang yang suci.
ataupun belilah baju daripada kami. Wah. Jadi ramailah yang beli kan. Jadi yang tak ada duit akan telanjang, tapi yang ada duit dia akan belilah kan, kain-kain, beli baju daripada orang-orang Arab Quraisy, buat bisnes lah Arab Quraisy ni. Jadi daripada macam kita baca dulu tuan-tuan kan, ketika sebelum Nabi SAW berhijrah, setiap tahun Nabi akan keluar pergi berjumpa dengan delegasi-delegasi yang datang daripada seluruh semenanjung tanah Arab. Doa Nabi Ibrahim tu sampai ke hari ni, daripada zaman Nabi Ibrahim sampai ke hari ni, orang datang daripada segala ceruk dan penjuru. Jadi di zaman Nabi walaupun susah, ramai juga seluruh penjuru kabilah daripada seluruh semenanjung tanah Arab datang menunai haji di situ. Jadi itu berterusan sampailah walaupun mereka telah mendengar khabar bahawa kota Mekah telah pun jatuh, telah pun dibuka, telah pun dibebaskan oleh Nabi SAW. Jadi ini tradisi yang berulang. Maka pada tahun ke-9 Hijrah, delegasi-delegasi ini datang menunaikan haji seperti biasa. Jadi disebabkan ini Nabi SAW kata tak selayaknya, kalau bahasa orang putihnya, I will not condone, berada bersama dengan perkara itu seolah-olah orang kata apa, acknowledge bahawa perkara itu betul. Dan Nabi SAW nak beri signal bahawa selagi bumi haram ini tidak disucikan dan tidak kembali kepada manasik dan cara yang betul untuk taat kepada Allah, Nabi SAW tak nak berada di situ. Jadi maknanya apa? Maknanya next year mungkin baru Nabi SAW akan pergi tunai haji. Jadi tahun ni Nabi menghantar wakil dulu untuk mengajar kepada semua yang datang di tanah haram ini cara tunai haji ikut Islam. Baik dia orang Islam, baik dia bukan Islam. Dan maknanya semua yang datang haji selepas ini hendaklah mengikut manasik, hendaklah mengikut adab, hendaklah mengikut tata tertib atau cara yang diajarkan sebetulnya mengikut Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itu Nabi SAW menghantar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama sekumpulan sahabat. Jadi maknanya sahabat pertama yang memimpin haji semenjak daripada pembukaan kota Mekah ialah Sayyidina Abu Bakar, sebelum Nabi SAW lagi. Nak jadikan cerita, baru je beberapa jam Sayyidina Abu Bakar bertolak keluar daripada Madinah. Dan dalam banyak hadis menceritakan ketika itu Sayyidina Abu Bakar baru sampai di Zulhulaifah. Saya pun tak sampai lagi belum tahu jauh mana, tapi tuan-tuan mungkin tahulah kot jauh mana Madinah ke Zulhulaifah. Orang kata 2-3 jam lah, halfway. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi SAW. Turun ayat Quran. Ayat apa? Ayat daripada surah At-Taubah. Lebih kurang 30 atau 40 ayat. Yang pertama surah At-Taubah, 2 muka surat setengah kalau ikut Quran mushaf ni. 2 muka surat lebih. Ayat-ayat surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Nama lain surah At-Taubah ialah surah Bara'ah. Sebab apa? Bara'ah ni perkataan pertama dalam surah Taubah ni, dan itu ialah yang memang literally pertama, sebab bismillah pun tak ada kan. Satu-satunya surah dalam Quran tak ada bismillah, terus start dengan Bara'ah. Satu perkataan yang very powerful, yang saya cuba cari translationnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tak jumpa. Tak ada makna yang 100% sama dengan Bara'ah itu. Turun 30 atau 40 ayat surah Bara'ah ni kepada Nabi SAW. Okey. Sebaik sahaja turun, ada setengah hadis cerita Jibril juga datang beritahu kepada Nabi SAW, minta disampaikan ayat ini segera untuk diumumkan di depan semua yang datang tunai haji pada tahun ni. Jadi Nabi SAW macam mana kan nak bagi tahu ni? Nabi tak nak pergi. Dan Jibril specifically mencadangkan kepada Nabi, ni menurut satu riwayat hadis lah, tapi kebanyakan hadis tak cakap pun sebab apa Jibril cadang ke tidak ni. Tapi salah satu riwayat menceritakan Jibril memberitahu kepada Nabi hendaklah yang sampaikan tentang ayat ni ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pun panggil Sayyidina Ali dan suruh kejar Sayyidina Abu Bakar yang on the way nak pergi ke
Mekah. Okey. Jadi kita tengok dulu kenapa sebegitu rupa ataupun begitu penting ayat ataupun isi kandungan yang ada dalam beberapa ayat pertama surah Taubah ni, untuk kita faham kenapa ia mesti diumumkan pada tahun itu dan kenapa mesti Sayyidina Ali yang membacakan pengumuman ini, dan kenapa tidak maknanya mungkin boleh je Nabi hantar mana-mana sahabat lah kan, tuliskan ayat ni bagi pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar boleh bacakan, tak ada masalah. Tapi Nabi SAW bagi arahan kepada Sayyidina Ali, pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dan nanti di tempat haji itu kamu yang kena bacakan ayat-ayat daripada surah Taubah ni sendiri. Sayyidina Ali yang kena bacakan on behalf bagi pihak Nabi SAW. Okey. Jadi apa yang ada dalam surah At-Taubah? 4 ke 5 ayat pertama saja yang kita perlu faham untuk kita faham cerita hari ini, ya. Ayat yang pertama, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah, Allah berlepas. Allah berlepas diri, tapi berlepas diri ni pun tak sampai makna. Kalau bara' ataupun bara'ah yang sebenar ni, dia bermaksud aku tak ngaku kenal, tak ada hubungan, tak ada kaitan, apa nak jadi pada kau, jadi pada kau. You are on your own. Kau minta tolong, kau apa sekalipun, kau susah, it's on you. Allah berlepas diri. Allah memutuskan segala apa yang ada hubungan minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Dengan siapa? Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, siapa-siapa di kalangan orang-orang musyrikin yang ada perjanjian dengan kamu. Maknanya di sini siapa dia? Nabi SAW ketika Nabi buat dakwah perang sana sini dan sebagainya for the last 9 years, ada kabilah-kabilah, ada kelompok-kelompok yang tidak masuk Islam. Mereka ni kekal nak di atas kekufuran. Misalnya siapa? Banyaklah kan, antaranya yang kita ingat tu siapa tu, yang kaum Saqif kan, yang last kita baca perang Hunain tu kan, yang duduk atas Taif tu, sampai ke sudah tak masuk Islam lagi kan. Dan ada lagi beberapa banyak juga kelompok-kelompok yang mereka ni tak masuk Islam, tapi mereka ni tidak akan serang Nabi. Sebab apa? Nabi dah buat treaty, perjanjian, macam perjanjian Pangkor, perjanjian Bangkok kalau di Malaysia ni, perjanjian antara kedua-dua belah pihak. Maknanya Nabi SAW berjanji tak akan serang mereka, dan mereka pun berjanji tidak akan serang Nabi SAW, menjaga kepentingan satu sama lain. Jadi di sini declaration daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala now is announcing bahawa segala yang telah diputuskan bersama itu akan terbatal. Segala treaty considered null and void. Dianggap terbatal segala perjanjian tersebut. Dan kita kena ingat ya tuan-tuan, surah Bara'ah ini antara surah yang terakhir diturunkan dalam Quran. Bermakna dia sebab ini ada jadi khilaf juga, ada setengah ulama, ada orang kata, ada ulama kata ayat-ayat dalam ni nanti dimansuhkan. Tapi kalau ikut turutan turunnya surah ni dah hujung-hujung, jadi nak kata dia dimansuhkan pula oleh ayat lagi baru tu susah, pasal dah tak ada dah ayat. Lepas ni yang mungkin paling akhir ayat surah Al-Maidah yang al-yauma akmaltu lakum. Itu ayat turun pada hari last ataupun hari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji nanti. Tapi surah Bara'ah ni antara surah yang turun dah hujung-hujung dah. Bermakna ketika telah sempurnalah segala Nabi sampaikan dan sebagainya. Ada mungkin tuan-tuan bertanya kenapa tidak dimulakan dengan bismillah. Ni ulum Quran lah, mungkin tuan-tuan imam kita pun mungkin boleh syarahkan kan kenapa surah ni tak ada bismillah. Tapi secara ringkasnya ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan Sayyidina Ali kata surah ini ialah surah memutuskan perjanjian dan surah melancarkan serangan. Nanti kita akan tengok ayat selepas ni. Yalah bila dah tak ada perjanjian kan. Sebelum ni perjanjian damai, bila tak ada tu boleh serang. Jadi tidak selayaknya sebuah pengumuman membatalkan perjanjian dan melancarkan serangan dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan memang tradisi orang Arab sebelum itu lagi, bila nak tulis perjanjian dia tulis bismillah. Tapi bila nak batal perjanjian mereka tak tulis bismillah. Pada mereka tu menghina nama Allah lah. Bila nak batal perjanjian.
Jadi Ali kata sebab itu kita pun tidak menulis bismillah dalam permulaan ini. Tapi Sayyidina Osman, sahabat yang mengarahkan pengumpulan Quran, ada cerita yang berbeza pula. Ada sahabat tanya pada Sayyidina Osman, kenapa tidak letak bismillah dalam mushaf? Jadi Sayyidina Osman cakap, dan ada setengah sahabat tanya juga, kenapa letak surah Taubah ni lepas surah Al-Anfal? Sedangkan surah Al-Anfal turun pada bila, kalau tuan-tuan masih ingat cerita? Bila surah Al-Anfal turun? Apa punca surah Al-Anfal turun? Surah ayat pertama dia, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan. Harta rampasan perang apa? Perang Badar. Lama dah, awal-awal baru sampai Madinah dulu. Jadi surah Al-Anfal antara surah Madaniyah yang awal, tapi letak sebelah surah At-Taubah yang surah Madaniyah yang dah hujung-hujung. Jadi sahabat tanya, kenapa letak sebelah-sebelah? Kenapa macam tu susunannya? Nak tahulah kan. Jadi Sayyidina Osman jawab, yang pertama adalah kerana Nabi SAW sendiri, biasanya Nabi akan beritahu nak letak surah ni kat mana, ayat ni kat mana dan sebagainya. Tapi surah At-Taubah ni Nabi tak sempat bagi tahu, Nabi wafat dulu. Nak letak sebelum surah mana, selepas surah mana, Sayyidina Osman kata tak tahu. Maka Sayyidina Osman berijtihad melihatkan isi kandungan surah At-Taubah dan surah Al-Anfal lebih kurang tentang apa, tuan-tuan? Tentang jihad, tentang hubung kait di antara akidah dengan kita ini, memutuskan dan meletakkan pemisahan yang jelas dengan orang yang kafir. Kedua-dua surah ni bercakap tentang perkara tu, dan apakah consequences kepada pemisahan di antara orang Islam dan orang kafir dengan jelas, iaitu begitulah, perang lah kan, perang dan menyerang sehingga mereka ni kembali pada Islam. Isi kandungan sama surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Jadi Sayyidina Osman kata, maka kami pun letaknya sebelah, dan disebabkan kami pun tak tahu, ada kemungkinan agaknya ini satu surah yang sama, maka kami pun asingkan, tapi kita tidak letak Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti yang diceritakan lah dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya pun cerita. Itu asal usul kenapa tidak ada Bismillah. Jadi bara'atun minallah, pelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa nak jadi lepas ni Allah tak tanggung. Ini berat ya tuan-tuan. Dia kalau kita cakap tak ada masalah lagi, tapi bayangkanlah macam seorang anak tak dengar cakap mak bapak dia. Mak bapak cakap gini, buat degil juga, sampai mak bapak dia melafazkan satu kata-kata, kau keluar daripada rumah ni. Apa nak jadi pada engkau lepas ni? Tanggung sendiri. Itu berat kan? Sebagai seorang anak, kalau kita kena macam tu, gelap masa depan tu kan. Sekarang ni kalau ada apa-apa hal, saya jumpa kawan saya baru ni, kerja director, tuan-tuan yang main director sebuah syarikat swasta, syarikat konsultan healthcare, bujang. Saya bayang gaji tak kurang lah 10,000 tu, tak kurang lah Dia kata boleh tak cukup duit bulan-bulan. Saya pun pelik, macam mana kau berbelanja ni boleh tak cukup duit? Kau dah lah bujang, anak tak ada. Kata tak tahulah. Dia kata duit aku pergi ke 3 tempat, bank, LHDN dengan klinik. Sebabkan kerja dia penat, dia cepat jatuh sakit, dia habis duit banyak. So hujung bulan dia kata selalu duit tak cukup, dia balik rumah mak ayah dia kat JB. Sebab apa? Jimat duit boleh makan. Balik rumah mak ayah, makan kat rumah mak ayah. Jadi nak ceritanya orang di Malaysia ni beruntung. Sebab tu susah nak cari orang nak jadi supir dekat Malaysia ni kan. Kalau kat Indonesia senang kan, semua nak jadi supir, ada kerja, tukang buat teh ada kerja kan. Gaji 600 pun sanggup kerja. Pasal sana kalau kau tak kerja memang tak ada duit. Mak ayah kat kampung pun tak boleh nak tanggung. Betul? Kebanyakan negara susah yang saya pergi lah, macam India, Mesir sebagainya. Dia ada kerjaya, buat teh dalam office tu ada kerjaya tuan-tuan. Cuci tangga apartmen tu ialah satu kerjaya, carrier. Sebab negara susah. Tapi di Malaysia ni alhamdulillah, paling teruk pun budak-budak universiti lapar tak makan dan sebagainya, balik kampung lah, insyaAllah boleh makan. Walaupun mak ayah dah pencen tak payah risau, belakang ada ayam, belakang ada kangkung, belakang rumah ada semua benda, tak matilah, tak kebulur lah. Tu agaknya anak-anak muda kita ni dia jadi complacent sikit. Tak sanggup lah kerja potong rumput, padahal Bangla potong rumput tu boleh kaya tu.
Jadi bayangkanlah, nak bagi bayangan je. Bayangkan tiba-tiba satu hari mak ayah dia cakap, nak bergaduh dengan mak ayah dia kata apa nak jadi kepada engkau lepas ni, mak ayah tak tanggung. Begitulah beratnya. Tapi yang ini yang bercakap ini ialah siapa? Allah yang memiliki segala khazanah langit dan bumi, yang mereka sendiri kenal, walaupun mereka ni bukan orang Islam, mereka kenal kekuasaan Allah. Mereka ni bukan tolak Allah, dia tak macam orang hari ni kan, yang etis ni dahsyat lagi daripada orang dulu. Mereka ni dulu kenal Allah, kenal kuasa Allah, cuma dia sembah benda lain bersama dengan Allah. Jadi bila Allah kata, aku putuskan segala hubungan di antara aku dan kamu ni semua, pasal kamu ni masih kekal nak syirik, walaupun dengan segala hujah, segala dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi, kamu masih nak kekal syirik, maka hari ini, on this day, Allah SWT mengisytiharkan perkara tersebut. Baik. Kemudian ayat yang kedua, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, maka dengan pengumuman ini hendaklah kamu semua berjalan bebas di atas muka bumi selama 4 bulan sahaja. Bermakna ada apa? Grace period. Bukanlah hari itu jugalah kira terbatal treaty tadi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada kita bagi masa orang prepare. Kalau hari itu juga putus, kira hari itu juga halal darah tu. Jadi Allah kata, dibenarkan kamu semua berjalan bebas, aminin ghairu khaifin, aman tanpa takut, jangan risau, tak ada siapa akan serang selama 4 bulan sahaja. Kamu nak keluar daripada tanah Arab ke, kamu nak masuk Islam ke, make a wise choice dalam tempoh 4 bulan ini. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, dan ketahuilah bahawa apa sahaja keputusan kamu, semua itu tidak melemahkan Allah, dan Allah tidak takut. Allah bagi masa kepada kamu bukan sebab Allah takut, tapi sebab Allah nak bagi ruang kepada kamu memilih. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan kalau kamu kekal dalam kekufuran, Allah akan hinakan kamu. Kita bila dengar ayat ni, cuba kita bayang kita jadi orang kafir lah. Nak faham efek ayat ni. Kita pasal kita dah Islam mungkin tak rasa. Bayangkan kita masa ni tengah kafir. Ayat ketiga, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Dan Allah sambung balik, Allah kata, dan ini ialah pemakluman datang daripada Allah dan Rasulnya kepada semua manusia. Di sini ulama ambil bahawa ayat ini tidak tertakluk kepada orang musyrik yang ada pada hari itu sahaja, atau yang mendengar ketika itu sahaja, tetapi kepada semua manusia. Jadi maknanya ayat ni relevan lah sampai bila-bila. Saya sebut tu sebab nanti tuan-tuan mungkin ada baca somewhere, orang akan banyak pertikai Islam pun guna ayat ni juga, ayat-ayat dalam surah At-Taubah juga. Yaumal Hajjil Akbar, yang diturunkan dan diumumkan pada hari Al-Hajj Al-Akbar. Jumhur ulama kata, bilakah dia hari Al-Hajj Al-Akbar, haji besar, iaitulah pada hari An-Nahru, hari sembelih. Hari apa? Hari Raya Haji lah. Hari Raya Haji. Maknanya pengumuman ini diminta oleh Rasulullah, dibacakan oleh Sayyidina Ali pada hari 10 Zulhijjah. Jadi nanti kita boleh faham lah, maknanya sebab Sayyidina Ali jalan sama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar sampai sana hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Sayyidina Abu Bakar kena ajar semua orang dulu, pergi Arafah sebagainya kan, sampai hari ke-10 Sayyidina Abu Bakar berkhutbah. Habis Sayyidina Abu Bakar khutbah haji, khutbah solat raya haji tu, Sayyidina Abu Bakar suruh Sayyidina Ali bangun dan bacakan pengumuman, iaitu ayat daripada surah At-Taubah ni. Allah ulang lagi dalam ayat ketiga ni, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, bahawa Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Fa in tubtum, dalam tempoh 4 bulan ini, jika kamu bertaubat, maknanya menyesallah tak masuk Islam, fahuwa khairul lakum, maka itulah yang baik bagi kamu. Wa in tawallaitum, jika kamu berpaling daripada apa yang selama ini disampaikan, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, ketahuilah bahawa kamu tidak boleh melemahkan, tak boleh nak lawan Allah pun. Jadi sia-sialah kalau kamu berpaling pun. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan wahai Nabi, wahai orang Islam, sampaikanlah khabar gembira. Ni istilah yang agak nampak Basyir ni bagi khabar gembira. Khabar gembira apa pada orang kafir? Khabar gembira bahawa kamu akan diazab kalau kamu kekal dengan
kekufuran. Maknanya ni paling deep lah orang kata hari ni kan. Jadi satu pengisytiharan yang ganas ni. Satu pengisytiharan daripada Tuhan yang maha berkuasa, Al-Qahhar. Ayat keempat, illal ladzina ahadtum. Okey. Kecuali di sini terdapat pengecualian kepada siapa yang kamu ada perjanjian dengan mereka di kalangan orang-orang musyrikin, yang mana mereka ni, maksud ayat ni, kecuali ni ialah orang-orang yang ada perjanjian dan perjanjian itu melebihi daripada 4 bulan. Bermakna dalam dia punya treaty tu ada clause masa. Ada klausa yang melibatkan masa. Okey, contoh Nabi dengan kabilah sekian-sekian, sebelum ni lagi Nabi dah buat perjanjian dengan dia, kamu dijanjikan aman selama setahun. Jadi bagi mereka ini, kata Allah SWT, kekal setahun tu tempoh untuk mereka. Tapi yang perjanjian secara mutlak tak ada time. Treaty yang umum, Allah hanya bagi masa selama 4 bulan. Fikir baik-baik, masuk Islam atau kau keluar, lagi cepat-cepat. Okey, tapi ada syarat juga yang ada time tadi. Contoh Nabi dah janji dengan dia 2 tahun. 2 tahun Nabi tak sentuh dia, Nabi tak kacau dia. Syaratnya Allah kata, "Tsumma lam yanqusukum syai'an wa lam yuzahiru 'alaikum ahada." Orang ni dengan syarat mereka ni tidak ada sebarang usaha untuk melanggar perjanjian dan tidak ada sebarang tanda-tanda untuk melawan orang Islam. Fa'atimmu ilaihim ahdahum. Maka dengan mereka ini sempurnakanlah tempoh perjanjian tersebut. Ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Fa idzan salakhal ashhurul hurum. Maka apabila telah tamat bulan 4 bulan ini, grace period 4 bulan tamat, apa jadi? Apa jadi agak tuan-tuan? Katalah yang decide tak masuk Islam juga, apa jadi pada mereka? Yang masuk Islam tak ada masalah, maka menjadilah saudara kita. Yang tak masuk Islam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ni arahan daripada Allah ya. Bukan ijtihad Nabi, bukan ijtihad Abu Bakar, bukan ijtihad Ali. Bukan datang dari akal manusia, tapi arahan daripada Allah. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu jumpai mereka. Wa khuzuhum, dan tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan pantaulah dan intiplah mereka dan monitor segala pergerakan mereka. Cari mereka ni kat mana mereka ada. Bukan saya cakap, bukan Rasulullah cakap. Siapa cakap? Allah Subhanahu Wa Taala yang cakap dan suruh. Saya cakap ni sebab apa? Ada yang ramai yang cakap hari ni juga, itu tak semestinya. Macam lah kan. Bagi saya habiskan ayat tu. Jadi Allah kata, bunuh, buru, kepung, tangkap, monitor, whatever, siapa yang masih berkeliaran sebagai seorang musyrik selepas daripada tempoh 4 bulan ini. Tapi ketika kamu tangkap tu, fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus salah wa atuz zakah, masuk Islam, tunai solat, tunai zakat, fa khallu sabilahum, maka clear their way. Sebab apa? Asbahtum ikhwanan, kamu telah menjadi saudara kami. Walaupun sebelum itu kamu serang-serang ini dan sebagainya, tapi kalau kamu masuk Islam selepas tempoh 4 bulan, walaupun dah ditangkap, tak ada masalah. Allah kata lepaskan. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mengampun. Allah forgive and forget. Kalau kita ni forgive but never forget. Allah forgive and Allah forget. Afuun ghafur. Forget, afu, padam yang belakang. Ghafur, forgive. Jadi ayat kelima ni bila kita dengar, kita ni orang Islam lah, tak termasuk lah dalam ancaman ni, tapi bila kita dengar, boleh tahan juga ni. Very threatening. Dan kalau kita baca ayat tu sampai ke situ saja, biasanya itulah dia yang selalu digunakan oleh orang-orang hari ini untuk menimbulkan syakwa sangka ataupun kata apa, syubhat kepada orang Islam, bahawa orang Islam ni orang yang ganas, menyebarkan dan maksa orang masuk Islam dengan pedang dan sebagainya. Sebenarnya simple je jawapan dia, suruh dibaca ayat lepas tu je. Tadi ayat kelima, bacalah ayat ke-6 surah At-Taubah. Apa ayat ke-6?
Wa in ahadum minal musyrikin istajarak. Tetapi jika ada juga lepas 4 bulan ni tak masuk Islam juga, tapi dia datang kepada kamu, istajarak, meminta perlindungan, fa'ajirhu, bagi dia perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, dengan syarat perlindungan itu ialah untuk membolehkan mereka mendengar kalam Allah. Ini pun penting juga. Bukan maknanya bagi perlindungan just any perlindungan. Dia datang nak hancurkan kita pun bagi perlindungan, tidak. Dia datang nak menyebarkan dakwah salah pun bagi perlindungan, tidak. Kita bagi perlindungan kepada mereka yang ada sincerity, kejujuran dan ketulusan, memang nak faham dulu tentang Islam. Ya betul, aku belum masuk Islam, tapi boleh tak bagi aku satu safe space, bagi aku belajar kejap, aku nak terima Islam dengan keyakinan. Okey, maka yang ini kata Allah, bagi dia ruang, bagi dia perlindungan sehingga dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Thumma ablighu ma'manah, kemudian jika dia dah dengar kalam Allah, maka kemudian keluarkan dia balik. Kalau dia tak masuk Islam, kalau masuk Islam tak ada masalah, boleh stay. Kalau tidak masuk Islam juga, dah dengar dah, bagi ceramah kat dia, baca buku apa semua sebagainya, tak masuk Islam juga, Allah kata bukan bunuh kat situ, keluarkan balik ke tempat dia. Apa jadi lepas tu tak jamin. Keluarkan balik dia daripada kawasan orang Islam. Apa jadi selepas itu, terpulang. Maknanya boleh jadi dia diserang, boleh jadi dan sebagainya. Risiko tu tanggung sendiri. Perlindungan hanya diberi kepada mereka yang nak faham Islam dan seterusnya masuk Islam. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, dan itu adalah kerana mereka ini orang-orang yang tidak mengerti. Okey. Jadi tuan-tuan, secara mudah bahasanya lah. Belum lagi. Awal sikit. Secara mudah bahasa, muka surat pertama, surah At-Taubah, yang diminta oleh Rasulullah dibacakan oleh Sayyidina Ali ini ialah satu deklarasi yang 2 in 1. Yang pertama, batal segala perjanjian keamanan, dan yang kedua, ancaman yang sangat keras kepada mereka yang masih lagi berdegil nak duduk dalam tanah Arab dan tidak mahu masuk Islam. Jadi kenapa kena Sayyidina Ali yang bacakan? Kenapa tidak Sayyidina Abu Bakar sendiri yang baca? Dan berlaku satu, kita nak kena faham juga ni, sebab cerita ni pun digunakan oleh orang-orang tertentu, contohnya orang Syiah dan sebagainya. Bila Nabi SAW mengarahkan Sayyidina Ali pergi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar nampak Sayyidina Ali datang pula naik kuda Nabi. Dan ini juga tradisi Nabi, bila menjadi wakil ataupun bagi pihak Nabi, Nabi akan minta naik kenderaan Nabi SAW sendiri. Jadi Sayyidina Ali naik kuda Nabi. Jadi bila datang pada Sayyidina Abu Bakar tengok, ini ada 2 makna. Bila Sayyidina Abu Bakar nampak, Sayyidina Abu Bakar faham ada 2 makna. Jadi Sayyidina Abu Bakar terus tanya kepada Sayyidina Ali. Apa Sayyidina Abu Bakar tanya bila nampak? Amirun au ma'mur, wahai Ali, kamu ni datang nak jadi amir ganti aku jadi ketua, au ma'mur, atau kamu ni akan kekal duduk di bawah aku sebagai ketua. So Sayyidina Abu Bakar dah official dilantik oleh Nabi menjadi ketua delegasi. Bila Sayyidina Ali datang naik pula kuda Nabi, jadi Abu Bakar tanya siap-siap, kamu datang disuruh oleh Nabi ganti aku jadi ketua ke, atau Nabi suruh kau follow aku? Macam tu soalan dia kan. Dan jawapan daripada Sayyidina Ali, bal ma'mur, tidak wahai Abu Bakar, aku ni hanyalah dihantar untuk duduk bawah engkau, tapi aku ni diperintahkan untuk baca sekian. Jadi ini sendiri ialah satu jawapan. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, peristiwa inilah antara dalil-dalil yang besar yang digunakan oleh orang Syiah yang nak menggambarkan bahawa yang sepatutnya menggantikan Rasulullah selepas kewafatan baginda ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kan, nampak? Rasulullah pun hantar Ali pergi gantikan Abu Bakar ni. Kalau dah Abu Bakar dah elok dah, kenapa nak kena hantar Ali juga? Hantar pula cepat-cepat pula tu kan, macam buat satu kesilapan. Memang ni dalil orang Syiah untuk menyatakan bahawa yang lebih layak ialah Sayyidina Ali. Tapi jawapannya pun simple juga kita nak jawab.
Jawapannya pada dialog tadi di antara Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar tanya, Ali pun jawab tak ada, aku ni bukan nak jadi ketua, diutus hanya untuk membaca penyataan. Dan kenapa Ali? Tradisi orang-orang Arab, jadi kita kena faham konteks. Yang nak dengar surah Bara'ah ni, surah Taubah ni, declaration tadi, ni siapa? Yang nak dengarnya ialah orang-orang Arab yang belum masuk Islam, yang datang buat haji. Kalau orang Islam tak ada masalah, dia orang tak terkena lah dengan ayat ni kan. Ayat ni untuk orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, di sisi mereka Nabi ni masih tak ada value. Betul tak? Orang yang diutus oleh Nabi pun tak ada value. Abu Bakar walaupun beriman dan sebagainya, bagi mereka you are nobody kan. Siapa yang ada value di sisi mereka? Benda yang asal di sisi mereka, ada nilai, ada status, ialah orang yang ada kedudukan secara nasab. Kedudukan secara nasab. Azan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, setakat ni boleh follow kok pening. Sebenarnya kisah ni sangat penting dan dia ada implikasi yang sangat besar untuk kita, sampai kepada kita hari ni sebenarnya. Baik, saya habiskan. Jadi orang Arab yang nak mendengar pengumuman ini hanya memahami kemuliaan nasab. Jadi sekiranya Sayyidina Abu Bakar yang membacakan pengisytiharan ini, dikhawatiri ada yang akan menganggap pengisytiharan ini tidak ada nilai dan tidak ada impak yang sepatutnya. Maka disebabkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Ali, iaitu salah seorang daripada ahli keluarganya sendiri, untuk membacakan. Dan dengan itu mendapat perhatian daripada semua orang Arab bahawa perkara ini memang betul-betul diucapkan dan disampaikan bagi pihak tuan punya badannya yang sendiri. Sebab perjanjian dibuat dengan Rasulullah. Perjanjian dibuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menurut tradisi orang Arab ketika itu, hanya orang-orang yang nasab sahaja boleh menggantikan ataupun menjadi wakil bagi pihak, bukan orang lain, bukan ahli keluarga lain. Jadi disebabkan itulah sahaja Sayyidina Ali ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah sebab Sayyidina Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan sebagainya. Dan bila saya cakap macam tu, ini tidak mengurangkan sedikit pun kehormatan kita kepada Sayyidina Ali maupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Jadi maka sebagaimana saya sebut, Abu Bakar pun memimpinlah delegasi, dan pada tahun ini, inilah kali pertama semua delegasi yang datang, baik Islam baik bukan Islam, menunaikan haji mengikut manasik yang diajarkan oleh orang Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar beritahu kat semua, okey, sekarang dah masuk hari Arafah, kita akan duduk wukuf. Ini masuk hari haji, kita berkumpul dengar khutbah dan sebagainya. Masuk hari melontar, pergi melontar, kat mana melontar dan sebagainya, ditunjuk, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab sebelum tu mungkin ada banyak jenis. Kita ni pun, zaman kita ni pun dah banyak mazhab. Ni orang Islam. Bayangkan ni orang musyrik. Jadi haji tu bermacam-macam gaya kan. Bermacam-macam gaya dan cara. Punya belah pening sekarang ni, yang dah susun pun pening. Saya tak boleh bayang masa tu kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ajarkan satu manasik yang betul untuk haji ni, dan menghapuskanlah segala khurafat-khurafat haji yang dilakukan oleh orang Arab ketika itu. Dan pada hari yang ke-10 Zulhijjah, hari raya haji, Sayyidina Ali, dan dengan bantuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis kita baca Abu Hurairah tolong Sayyidina Ali untuk sampaikan ayat ni kepada semua yang ada pada hari itu. Sampaikan, Sayyidina Abu Hurairah tulis dalam satu hadis, sampai serak suara aku. Macam saya malam ni, sampai serak suara, sebab nak jerit pada semua orang, suruh dengar tentang pengumuman ni. Sebab ini sahaja waktunya untuk nak sampaikan pada dia orang. Semua ada situ. Lepas ni semua dah balik tempat masing-masing. Dah tak boleh bagi alasan tak tahu, pasal kita dah sampaikan pada semua. Sekarang ni balik bagi tahu pada kaum masing-masing. Nanti kamu ada 4 bulan je. Lepas 4 bulan, sama ada kamu lari atau kamu masuk Islam kan. Jadi memang Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Hurairah bagi tahu pada semua orang. Jadi ada orang tanya pada Sayyidina Ali, lepas habis khutbah tu apa yang disampaikan, apa 4 poin penting? Sayyidina Ali kata 4 poin penting yang aku sampaikan. Daripada ayat yang baca tadi, 4 poin penting. Yang pertama, Sayyidina Ali kata, aku maklumkan kepada semua bahawa tidak ada orang yang boleh masuk syurga melainkan orang-orang yang beriman saja. Orang kafir tidak masuk syurga.
Ini satu benda yang penting. Pasal orang-orang musyrikin yang tak masuk Islam ni sebab apa? Kalau macam kita hari ni lah. Saya ada seorang kawan dulu, orang Kristian. Masa saya darjah 3, saya selalu sembang dengan dia pasal Islam. Dia pasal dia Kristian yang jenis pergi church punya kan. Jadi dia selalu tanya pada saya. Dia tanya saya satu soalan, orang Kristian memang mati tak boleh masuk syurga ke? Satu hari dia tanya. Ni saya darjah 3 masa ni saya ingat lagi 97. Betul ke orang Kristian mati tak boleh masuk syurga? Saya cakap pada dia, ya betul. Orang Kristian mati confirm masuk neraka. Saya cakap dekat dia. Bahasa budak mudah Dia kata, betul ke? Kalau macam tu aku tak boleh masuk Kristian, aku tak boleh lah kekal jadi orang Kristian ni, aku kena masuk Islam. Betul lah tu. Kalau kau mati sekarang ni, kau masuk neraka confirm. Jadi kau kena masuk Islam lah. Dia jawab, tapi aku takut dengan ayah aku. Tak apa, kau relax, kau fikir dulu. Nanti aku tolong. Simple je kan. Tapi memang begitu. Itulah yang buat dia ni berfikir panjang. Dia masalah orang hari ni, bila dia duduk agama lain pun dia rasa dia boleh masuk syurga. Jadi apa sebab nak masuk Islam? Betul? Sebab tu yang saya selalu tegur, kita nak panggil orang kafir ni kafir, kenapa kita allergic sangat? Kenapa kita susah nak sebut bahawa dia salah? Kalau kita tak beritahu dia salah, macam mana dia nak tahu dia salah? Sebab tu, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang yang tolak. Baru dia sedar, aku ni salah rupanya, aku ni tolak rupanya. Kalau kita panggil dia wahai sekian begini, dia berkata okey je lah, buat apa aku nak susah-susah masuk Islam. Banyak orang tak masuk Islam sebab mereka tak tahu pun mereka sedang duduk di tempat yang salah, dan mereka masih menyangka mereka akan berakhir di syurga. Ini hakikat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi jumpa dengan orang non-Muslim, cuma kita tak pernah straight forward macam ni kan. Kita duk sembang pasal keindahan Islam apa semua, tak ada masalah. Tapi sebenarnya yang jadi masalah tu, dia ingat dia okey kat situ. Dia kata, you cerita kebersihan Islam apa sebagainya, you tahu tak dalam agama Yahudi hari ni lagi bersih lagi pada orang Islam. Pergi US tu Haji, nak cari barang halal tak jumpa, senang je cari yang ada tulis kosher. Tu confirm boleh makan sebab lagi bersih pada yang halal. So buat apa yang nak masuk agama Islam? Baik I stay jadi Yahudi je kan, makan makanan kosher. Yang kita kena cakap pada dia sebenarnya, yang membezakan aku dengan kau ni ialah, aku ni kalau mati ada harapan masuk syurga pasal aku ni orang Islam. Engkau kalau mati confirm masuk neraka, habis cerita. Sebab syurga dan neraka juga ada dalam agama lain, dan tidak ada manusia yang mengimpikan masuk neraka. Jadi bila Sayyidina Ali kata satu dengan jelas, kata siapa yang masih kufur confirm masuk neraka, yang masuk syurga hanya orang beriman. Itu dah habis, kau balik kau beritahu kawan-kawan kau. Senang. Yang kedua, Sayyidina Ali kata mulai hari ini tidak ada lagi orang yang boleh menunaikan tawaf secara telanjang. Jadi ini tahun terakhir, dan setengah riwayat kata pada tahun ke-9 Hijrah ni pun dah tak ada dah yang telanjang, sebab yang ada je semua Sayyidina Abu Bakar suruh pakai baju. Jadi berakhirlah tradisi orang datang tawaf telanjang di kota Kaabah. Tuan-tuan bayang kalau tak berakhir sekarang ni macam mana. Kan? Tak kepening kepala kita. Yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Ali kata mulai hari ini tanah haram tidak boleh dijejaki lagi oleh orang-orang yang bukan Islam, yang musyrik. Dan itulah asal-usul kenapa sampai kita ke hari ini kita boleh menjaga kesucian tanah haram itu daripada sebarang kekeliruan, daripada sebarang orang-orang yang kafir yang cuba untuk masuk ke dalam tanah haram. Walaupun ada juga yang terlepas kan, yang menyamar apa dan sebagainya, tapi Allah SWT sendiri akan menjaga kesucian ini, dan Allah jamin sampai ke hari kiamat. Tapi inilah tahun terakhir orang kafir boleh jejak kaki dalam tanah haram. Ni tahun terakhir ni, tahun ke-9 Hijrah. Dan yang keempat, Sayyidina Ali kata siapa yang ada perjanjian dengan Rasulullah, maka perjanjian tersebut sama ada dua lah, sama ada berakhir lepas 4 bulan, ataupun jika ada specific time yang telah pun dipersetujui dengan Rasulullah, maka akan berakhir pada specific time tersebut. So 4 poin ni balik cerita pada kaum-kaum masing-masing. Jadi sebab apa saya kata deklarasi ataupun titik yang kita baca ini satu perkara yang penting, ialah yang menjadi lahzah ataupun momen membebaskan sebenarnya seluruh tanah Arab daripada penyembahan berhala, bahkan sampai ke hari ini. Agama lain mungkin ada, kita kata kalau agama lain di tanah Arab hari ini mungkin ada, pergi Yaman, pergi hatta di Saudi pun saya rasa ada orang Kristian dan sebagainya. Tapi yang sembah berhala saya tak jumpa. Yang musyrik
Sebab tu ulama bezakanlah, ada yang sebahagian kata musyrik ni yang sembah berhala ataupun pagan, sembah benda-benda yang apa, sembah pokok, sembah apa sebagainya. Tapi sebahagian ulama kata musyrik ni campur juga dengan ahli kitab. Tapi jumhur kata ahli kitab lain, musyrik lain. Musyrik ni yang paganism, macam kat Sabah Sarawak banyak. Jadi di tanah Arab sampai ke hari ini tidak ada. Kenapa penting perkara ini tuan-tuan? Ialah kerana nak menunjukkan satu contoh role model kepada dunia. Inilah satu-satunya tempat dalam dunia tidak ada orang yang buat perkara yang bodoh sebagaimana menyembah perkara-perkara sebegitu rupa. Kalau tak ada, mana manusia nak tengok satu kehidupan, satu tempat yang suci daripada perkara-perkara yang syirik? Dia manusia perlu role model kan. Negara pun ada role model juga kan, negara contoh. Jadi tanah Arab telah menjadi negara contoh dengan apa yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah ini. Jadi itulah dia, saya rasa peristiwa penting yang berlaku dengan proses ataupun peristiwa Saidina Abu Bakar menunaikan haji pada tahun ke-9 Hijrah. Dan barulah selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam consider untuk pergi haji. Tapi bukan haji tahun tu lah, haji tahun next ni lah kan. Dan pengajaran yang juga saya rasa penting tadi, saya dah pun sebut dalam Quran tadi, seganas-ganas ayat tadi saya baca tu kan, bunuhlah di mana jumpa, tangkaplah, kepunglah. Tidak ada satu catatan pun dalam sejarah selepas ayat ini turun orang kafir yang mati kerana ayat ni. Tidak ada. Sebab apa? Sebab di antara dua je. Sama ada disebabkan takut dengan ancaman ini maka dia masuk Islam, alhamdulillah, ataupun dia pergi lari je tempat lain. Dan orang Islam tak kacau lah, kau nak lari tempat lain tu masalah kau. Tapi siapa ada sini, kalau selagi kami jumpa, selagi tak masuk Islam. Jadi sebab itu pentingnya unsur ancaman untuk tarik orang masuk Islam, yang hari ini pun kita tak faham. Semua nak kena cakap baik-baik saja kan, sampai kadang-kadang naik kepala kan. Yang bila kita tegur salah ni, dan dia takut dengan kesalahan itulah kadang-kadang pintu dia menjumpai Islam dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok keadaan lah, ini yang jenis ketegak ni, dah baca ayat Quran, dah hapus semua pun tak jalan. Tapi yang belum pernah dengar, kita bacakan dulu kan, dakwah elok-elok dan sebagainya. Bukanlah terus buat macam tu kan. Wallahu alam. Itulah saya rasa sedikit banyak yang kita dapat ambil daripada kisah tersebut. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan teruskan dengan membaca beberapa kisah delegasi-delegasi yang datang bertemu Nabi SAW semenjak daripada tahun ke-9 sampailah nanti Nabi wafat. Itu dicatatkan dalam kitab ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.